daripada Arau. Yang Berhormat Menteri yang tak ada dalam Dewan, Yang Berhormat nak jawapan bertulis ke teruskan jawapan? Uh, kalau begitu saya tak jawab, tak cakap apa langsung lah. Dia orang tadi ni. Tak ada. Jadi yang bertanya tiada dalam Dewan dia. ya. Sila Yang Berhormat Menteri. Saya jemputlah Yang Berhormat jawab lengkung sajalah. Yang bertanya Lengkung dari mencela Dewan dengan sekejang. masuk ke Dewan lah. Sila. Okay. Datuk Yang di-Pertua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ahli yang berhormat yang mengambil bahagian untuk membahas portfolio saya dalam Jabatan Perdana Menteri, terutamanya berhubung dengan keselamatan, maritim, kesukarelawanan, urusan bencana dan juga prima. Saya ingin mengucap terima kasih kepada Yang Berhormat Sandakan, Yang Berhormat Sempurna dan Yang Berhormat Ranau kerana prihatin ke atas kawasan keselamatan Sabah, Timur Sabah, S-Zone, di mana Yang Berhormat Sandakan menyarankan agar kerajaan mengambil tindakan yang sewajarnya dan segera untuk menyelamatkan mangsa penculikan di perairan pantai Timur Sabah. Pada masa yang sama, Eskom telah diberikan peruntukan yang banyak. Namun demikian, penculikan masih berlaku. Oleh itu, Yang Berhormat Sandakan mencarankan supaya Eskom dibubarkan kerana gagal mengawal perairan di Sabah dengan berkesan. Yang Berhormat Sempurna membangkitkan isu kekurangan bekalan bahan api yang telah menjejaskan operasi bot-bot Eskom. Dan Yang Berhormat Ranau membangkitkan isu kebocoran maklumat oleh orang dalam. Untuk maklumat ahli Yang Berhormat Sandakan, kerajaan sedang berusaha memastikan operasi Eskom pada tahap yang terbaik dalam menyelamatkan 5 mangsa penculikan di perairan Den Haven, Lahad Datu pada 18 Julai 2016 dibebaskan. Bagaimanapun Eskom tidak terlibat dalam proses perundingan, pembayaran maupun apa-apa yang dibuat oleh pelbagai pihak. Tanggungjawab Eskom adalah untuk memastikan perairan pantai Timur Sabah dalam keadaan selamat. Bagi isu yang kedua yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Sandakan, sebagaimana seringkali saya jelaskan, sama ada melalui jawapan lisan maupun jawapan bertulis, perubahan Eskom adalah untuk mengekang pencerobohan kali kedua oleh Royal Sulu Force di pantai Timur Sabah selepas pencerobohan pertama yang berlaku di Kampung Tanduo, Lahad Datu pada Februari 2013. Kuala Selangor. Setakat ini Eskom telah berjaya memastikan. Oh, no problem. Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Sila. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Terima kasih Pak Menteri. Pertamanya saya nak ucapkan banyak terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Ini kerana baru balik daripada convocation. konvo hari Sabtu ni Datuk Seri. Tadi pemakaian jubah Datuk Seri. Sila. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Menteri. Pertamanya saya nak ucapkan terima kasih di atas keterbukaan Eskom berbincang dengan pihak nelayan khusus di wilayah Timur Sabah bagi menangani usaha masalah pencerobohan dan penculikan khususnya nelayan-nelayan yang ada di wilayah Timur Sabah. Ini kerana seramai 9,600 nelayan ada kalanya ketakutan disebabkan masalah penculikan yang saya fikir wajar dibantras. Tetapi dengan adanya kerjasama Eskom dengan nelayan, saya lihat keyakinan itu bertambah khusus di kalangan nelayan. Cuma saya nak minta pandangan Yang Berhormat Menteri. Ya, sekiranya boleh. Pertamanya jawatan kuasa peringkat daerah yang mungkin Eskom telah ada ketika ini dapat dimasukkan wakil-wakil pertubuhan nelayan supaya setidaknya pengkongsian maklumat di antara nelayan dan juga Eskom dapat kita perkukuhkan dan untuk memastikan bahawa sekiranya sekiranya akan berlakunya sebagai bentuk ancaman yang dapat dibendung secara pengkongsian maklumat. Dan yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada pihak Eskom kerana sudi menerima kunjungan hormat LKM, terutama sekali di Eskom di Lahad Datu baru ini. Terima kasih Datuk Seri Di-Pertua. Datuk Yang di-Pertua, Datuk Yang di-Pertua, ini adalah contoh wakil rakyat terbaik dalam memberi teguran yang positif kepada operasi yang kita jalankan sekarang. Yang Berhormat sedia maklum bahawa anggota keselamatan kita menyabung nyawa
untuk menjaga kawasan keselamatan di zon. Jadi oleh kerana itu mereka memerlukan sokongan, semangat daripada semua pihak, terutamanya ahli-ahli parlimen. Jadi ini adalah di antara engagement ataupun hubungan yang wujud di antara LKM, nelayan sana dengan pihak Eskom. Yang ini kita nak sangat. Itu sebab saya akan jawab selepas ini bahawa kita akan tubuh pasukan sukarela yang terdiri daripada APM, Angkatan Pertahanan Awam Laut, dan juga APMM. Sukarelawan APMM, kerajaan dah setuju untuk menubuhkan, dan kerajaan telah mengeluarkan peruntukan serta-merta supaya diwujudkan pasukan sukarelawan untuk APMM. Dan saya akan bagi maklum bahawa kita akan membuat pengambilan serta-merta di kawasan Eskom. Jadi makna kata sebahagian besar nelayan akan menyertai pasukan sukarelawan APMM dan juga sukarelawan APM. Dan engagement begini di mana penyertaan rakyat mampu untuk menghadapi masalah keselamatan. Sebab masalah keselamatan ini kalau kita serah pada pasukan keselamatan tanpa sokongan rakyat, kita akan hadapi masalah. Semua negara di dunia ini mampu untuk mempertahankan negaranya apabila rakyat bersama dengan negara. Contohnya zaman dahulu lah, putatan zaman dahulu. Kenapa Melaka kalah dalam peperangan dengan Portugis? Sebab yang berperang dengan Portugis cuma askar-askar sultan. Tapi rakyat tidak berlawan bersama. Malah rakyat sengaja berada di atas pokok melihat orang sedang berperang menggunakan senjata di sana. Demikian juga peperangan yang berlaku di Kedah masa Sultan Ahmad Tajuddin. Jadi askar yang berperang, tapi rakyat tidak bersama. Tapi kalau rakyat bersama dan rakyat nak boleh bersama ni dalam bentuk apa? Jadi bentuk kesukarelawanan. Dan saya nak sebut portfolio saya sebab kalau terlanggar dengan orang lain nanti kita ada masalah. Jadi saya sebut ialah Angkatan Pertahanan Awam di mana semua ahli parlimen yang hadir pada hari ini ialah menyertai Angkatan Pertahanan Awam, dan dalam masa yang sama mereka mengalung-alungkan dalam kawasan Eskom ni untuk menyertai sukarelawan APMM yang baru kita tubuhkan. Saya sendiri akan menyertainya dan sudah pasti saya menteri, saya akan jadi orang yang atas sajalah untuk sama-sama menjadi sukarelawan APMM. Ya. Jadi dengan itu kita bukan saja akan mendapat pendedahan, latihan dan sebagainya, tetapi kita akan merupakan kumpulan yang kedua dengan pasukan tetap ini untuk menghadapi musuh negara. Ini caranya. Tapi kalau bangkit-bangkit oleh kerana colek berlaku selalu, maka kita cadang ditutup. Itu adalah satu cadangan yang tidak menasabah datang daripada wakil rakyat. Wakil rakyat ni walaupun bukan kawasan Eskom, tapi telah memberi cadangan yang cukup bagus. Dan saya tahu, saya seperti juga sahabat saya tadi, saya nampak Putatan bangun dan saya tahu Putatan akan dapat giliran sekarang. Datuk Seri Yang di-Pertua, terima kasih Menteri yang sungguh hebat dan Menteri yang bagi saya agak Menteri yang terpuji lah kalau menjawat jawatan sebagai apa yang dijawatnya sekarang. Ada pernah saya mendengar dulu seranan yang berhormat dalam kawasan Eskom ini, penglibatan daripada masyarakat umum adalah diberi keutamaan. Oleh sebab itu, semua ahli-ahli parlimen telah pun dijadikan ataupun dilantik sebagai honorary colonel APAM, dulu Jepang. Saya tidak berapa suka dengan APAM ni, tapi saya masih lagi maintain Jepang. Jadi maritime juga dalam jagaan Datuk Seri Menteri. Adakah yang berhormat Menteri bersetuju dengan saya? Sebab kawasan saya mempunyai kawasan dianggap sebagai kawasan dikira sebagai semi Eskom yang berhadapan dengan Kota Raya, Kota Kinabalu, yang mempunyai banyak pembangunan, ada harta benda yang begitu mahal di sekitarnya, dan anggota keselamatan pun telah pun diwujudkan di pulau itu. Dan adakah yang berhormat bersetuju dengan saya kalaulah dapat buat satu pangkalan maritime
di Kota Kinabalu ini supaya dapat membantu Marine Police, Navy dan sebagainya di kawasan yang dianggap sebagai kawasan yang amat penting sekali kerana Kota Kinabalu adalah ibu kota negeri Sabah. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Ini lagi satu orang wakil rakyat yang cukup bagus. Boleh direkodkan pujian saya yang bukan saja minta suruh tutup, minta buka lagi. Ya. Yang Berhormat saya akan jawab di bawah APMN sekejap lagi yang akan menyebut juga Kota Kinabalu. Ya. Jadi saya ucap terima kasih kepada Yang Berhormat melihat bahawa pertahanan ataupun keselamatan negara ini harus dijaga bersama oleh pasukan keselamatan dan juga rakyat. Ya. Kemudian saya nak pasal Yang Berhormat Yang Berhormat Doktor Datuk Seri Dr. Imo yang menyebut bahawa kerjasama di antara LKM dan supaya mereka masuk dalam jawatankuasa yang diwakili oleh nelayan. Bila mereka menyertai APM dan juga APMM ni, kita akan ada jawatankuasa. Sudah pasti mereka akan berada di barisan pertama sebab kita perlu sangat kehadiran nelayan dan juga penduduk di situ supaya mereka menjadi pasukan sukarela Eskom dan juga APM. Ya. Jadi dengan penyertaan rakyat kita akan melihat satu pertahanan negara yang digembelingkan tenaga dalam bentuk yang gah, iaitu bagaimana untuk menghadapi ancaman keselamatan sekarang. Jadi sekarang ini Yang Berhormat, Eskom telah berjaya memastikan tiada sebarang pencubaan kali kedua oleh Royal Sulu Force di pantai timur Sabah. Ini membuktikan bahawa Eskom telah berjaya dengan objektif penubuhannya. Namun Eskom kini menghadapi cabaran yang lain, iaitu jenayah rentas sempadan di perairan pantai timur Sabah yang dilakukan oleh kumpulan Kidnap for Ransom KFR dari selatan Filipina. Langkah memperketatkan kawalan keselamatan yang dilakukan oleh Eskom khususnya di resort, sangkar ikan dan laluan-laluan berisiko telah memaksa KFRG menukar modus operandi mereka dengan mengubah sasaran kepada vessel-vessel yang bergerak perlahan atau yang mempunyai low freeboard dan merupakan soft target. Ini jelas menunjukkan bahawa inisiatif pengukuhan dan perancangan keselamatan ke atas resort, tempat tumpuan pelancong, sangkar ikan dan laluan-laluan yang berisiko adalah berkesan dan memaksa pasukan KFRG mengubah sasaran kepada sasaran mudah ataupun soft target seperti kapal dagang, kapal tunda dan juga bot-bot nelayan. Bagaimana kejadian penculikan yang kerap berlaku di kebelakangan ini merupakan cabaran besar dan kita mengenal pasti faktor-faktor berikutlah sebagai penyebab berlakunya perkara ini. Kita tahu bahawa pasukan kumpulan Kidnap for Ransom ini menjadikan aktiviti ini sebagai satu perniagaan yang menguntungkan. Ini menyebabkan banyak kumpulan penculik baru wujud kerana hasil yang bakal diperolehi. KFRG ini tidak berada di perairan Sabah sebelum menculik. Mereka menunggu peluang di kawasan perairan selatan Filipina sebelum masuk ke perairan Sabah untuk menculik setelah sasaran dikenal pasti. Yang keduanya ialah kita lihat hubungan kekeluargaan di antara masyarakat selatan Filipina dengan masyarakat di Sabah dan juga mereka yang bersimpati. Ini merupakan cabaran kepada usaha-usaha untuk mempenteras aktiviti mereka ini dan mereka ini juga sengaja menjadi tali barut dan mata kepada kumpulan Kidnap for Ransom ini. Aktiviti penculikan ke atas sempadan ini juga disebabkan oleh taraf kehidupan di selatan Filipina yang sukar di mana peluang pekerjaan adalah terhad, harga barang mahal dan juga lain-lain lagi. Dan akhir sekali kita kena pasti bahawa di antara sebab yang kadang-kadang ada terbolos daripada pasukan keselamatan, kita dapati bahawa kawasan Ezon ni mempunyai nelayan yang ramai dan juga pengusaha bot tunda. Dan mereka tidak memasang Automatic Identification System, AIS. Terdapat banyak bot nelayan dan juga bot tuna yang mendapat permit kebenaran untuk berada di kawasan perairan S-Zone semasa perintah berkurung dikuatkuasakan. Keengganan nelayan dan juga pengusaha bot tuna memasang
ARS menyukarkan pemantauan Eskom di kawasan yang berkenaan. Oleh itu, penyelesaian yang secara menyeluruh dan juga holistik seperti yang saya sebutkan tadi, di mana penyertaan rakyat bersama untuk menghadapi masalah yang cukup rumit ini. Jadi semua pihak harus melihatnya secara positif bagaimana hendak menyelesaikan masalah ini, dan di antara benda yang telah ditebutkan tadi ialah rakyat sendiri, LKIM sendiri, nelayan sendiri sudah pun berinteraksi dengan Eskom untuk sama-sama menyelesaikan perkara ini. Tetapi kita lihat ada juga sebahagian pada kawan-kawan kita di sini menimbulkan perkara-perkara yang mereka sini tidak menghubungi rakyat di bawah sana. Melihat apa rakyat sendiri pun telah bertindak untuk sama-sama menyelesaikan masalah ini. Mereka hanya melihat bila berlaku satu kejadian, terus Eskom dituduh dan sebagainya. Kali ini kalau sekiranya kita minta simpang lah, orang kata bahasa yang mudah, bahawa benda-benda ini tidak berlaku. Datuk Yang di-Pertua, Yang Berhormat sempurna membangkitkan isu mengenai masalah bekalan bahan api yang tidak mencukupi. Untuk makluman Yang Berhormat, hanya sempurna, tapi saya sebut sini lah, bahawa memang ada kadang-kadang kita mendengar bahawa mereka tak cukup bahan api. Tetapi bahan api itu nombor dua. Nombor satu, apakah kurangnya usaha-usaha ataupun operasi kita adakah berkurangan. Jadi kita tahu bahawa dalam Eskom tu ada penyelarasan kepada 3 agensi. Kita ada tentera, polis dan juga APMM. Kalau APMM ada kekurangan, sudah pasti polis dan juga tentera akan mengatasinya. Tidak ada masalah dari segi operasi, walaupun ada 2-3 hari berita-berita disebutkan ada kekurangan bahan api dan sebagainya. Dia cuma kita dengar cerita dan berita. Saya minta kalau boleh kita dapatkan fakta yang sebenarnya sebelum kita membuat teguran. Yang Berhormat Ranau membangkitkan mengenai kebocoran maklumat orang dalam dan tali barut, khususnya pendatang tanpa izin yang berada di Sabah. Untuk maklumat Yang Berhormat, tidak ada kebocoran maklumat dari orang dalam, khususnya dari Eskom. Kebocoran maklumat berlaku mungkin daripada parti, tali barut dan juga sympathizers yang mempunyai pertalian persaudaraan dengan pengganas-pengganas. Sekarang saya pergi kepada Prima. Yang Berhormat Perkhidmatan PAUH membangkitkan berkenaan peruntukan Prima hanya sebanyak RM25 juta, iaitu bersamaan dengan 0.01% daripada keseluruhan bajet. Ini menyebabkan pembeli menyerap semua kos yang ditanggung oleh Prima. Yang Berhormat juga membangkitkan isu berkenaan pembeli Prima yang menggunakan akaun KWSP untuk membeli rumah, tetapi tidak boleh membuat pengeluaran kecemasan mengerjakan haji dan pengeluaran selepas umur 50 tahun selagi belum melansaikan pinjaman perumahan. Yang Berhormat Kota Raja dan Shah Alam ingin tahu berkenaan dengan pembayaran berperingkat-peringkat dalam skim bantuan pinjaman perumahan Prima yang dikatakan tidak akan membantu menyelesaikan masalah rakyat untuk memiliki rumah, sebaliknya ia akan meningkatkan tanggungan hutang rakyat. Yang Berhormat Bukit Gantang bangkitkan berkenaan kenaikan kelayakan pinjaman rumah perumahan Prima akan mengibatkan kapitalis menaikkan harga rumah Prima. Untuk maklumat Yang Berhormat, Perkhidmatan PAUH, Prima telah diperuntukkan sebanyak RM25 juta di bawah perbelanjaan operasi bagi tahun 2017. Jadi Yang Berhormat tengok betul-betul, ini operasi. Yang 25 juta ni adalah untuk operasi, bayar gaji dan sebagainya. Bukan untuk pembangunan. Jadi bila kita melihat buku bajet tu, kita lihat betul-betul. Manakah Prima merupakan organisasi yang mengamalkan pengurusan lean management, pengurusan lean ataupun lean management, maka grant peruntukan diterima ini akan dibelanja secara optimal. Selanjutnya, kediaman Prima adalah merupakan perubahan kos sederhana untuk golongan pertengahan di kawasan bandar dan pinggiran bandar. Tahap kemampuan pemohon adalah berbeza mengikut negeri dan kawasan. Sistem pendaftaran nasional Prima menjadi panduan untuk mengetahui tahap kemampuan pemohon setempat. Sistem ini juga membantu dalam mengetahui permintaan pemohon bagi sebuah kawasan. Begitu juga dengan harga kediaman rumah Prima yang berbeza mengikut kawasan. Harga kediaman Prima adalah lebih rendah berbanding harga rumah pasaran di kawasan yang sama.
Secara purata, harga kediaman prima adalah 20% lebih rendah daripada berbanding harga pasaran yang mempunyai spesifikasi yang sama. Setelah kesemua aspek-aspek yang disebutkan tadi itu diteliti, ia akan menjadi asas kepada harga kediaman rumah prima. Usaha ini diharap dapat mendorong pemaju swasta agar lebih berdaya saing dalam menyediakan perumahan mampu milik di pasaran. Umum mengetahui harga rumah kediaman prima adalah antara RM100,000 sampai RM400,000. Namun begitu majoriti perkediaman prima iaitu sebanyak ini saya nak sebut supaya jangan kita mentomahkan prima, jangan kita menyebut bahawa negeri kita hebat, tapi prima ni untuk seluruh negara. Kita hanya mungkin menyebut sebuah negeri, kita kononnya negeri kita hebat, prima tak hebat. Tapi bagaimana negeri-negeri yang lain? Ya, orang hebat Kuala Selangor bangun. Ya, Kuala Selangor ya kan. Terima kasih Datuk Seri Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Menteri. Saya tertarik bila Yang Menteri bangkitkan dan menerangkan tentang prima. Cuma saya nak tanya secara ikhlas kepada Yang Berhormat Menteri yang menjaga prima. Ya, kerana saya akui Yang Menteri begitu prihatin untuk menangani isu pemilikan rumah di kalangan rakyat. Saya nak tanya tentang statistik perumahan prima di Selangor ni. Kerana saya lihat sepanjang saya menjadi ahli parlimen Kuala Selangor, sehingga ini seinci rumah prima pun saya tak nampak lagi. Ya, terutama sekali di Parlimen Kuala Selangor, kerana saya lihat banyak tuntutan di kalangan rakyat mengimpikan perumahan prima, ya, khususnya di Kuala Selangor. Dan saya nak tanya, adakah halangan untuk prima memajukan perumahan prima di negeri Selangor ni? Ya, kalau ada boleh tak Yang Hormat nyatakan, kerana yang paling penting sekali kita ingin memastikan bahawa pemilikan rumah di kalangan penjawat awam dan juga generasi muda ni dapat dipertingkatkan, kerana saya akui harga rumah prima ni jauh lebih murah daripada rumah-rumah komersial yang lain. Terima kasih Datuk Seri Yang Di-Pertua. Suka sangat cari biji. Okey. Yang Muhammad, saya nak sambung ini sikit. Untuk umum mengetahui harga kediaman prima adalah antara RM100,000 sehingga RM400,000. Namun begitu, majoriti kediaman rumah prima sebanyak 84% berharga RM300,000 ke bawah. Ya, jadi kedudukannya seperti berikut. RM100,000 sehingga RM200,000 ialah 21%, RM200,000 sehingga RM300,000 63%. Hanya sebahagian kecil sahaja iaitu sebanyak 16% berharga lebih daripada RM300,000. Ianya terletak di bandar besar atau di kawasan nilai harta tanah yang tinggi seperti di Lembah Kelang, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak. Berhubung dengan Selangor sekarang ni prima akan membina 7,864 unit, iaitu 5 projek di Selangor. Sudah pasti dalam perjalanan saya berucap ni, pegawai-pegawai sekejap lagi akan menghantar maklumat berhubung dengan kawasan Yang Berhormat. Jadi Yang Berhormat bersabar sekejap, sekali kita akan mendengarnya. Prima sentiasa berusaha untuk membantu golongan sasarannya memiliki rumah. Pelbagai program telah diwujudkan bagi membantu pembeli mendapatkan pembiayaan sesuai. Ya, Kota Raja Terkini, bangun. Prima telah menyediakan skim yang dinamakan Skim Bantuan Pinjaman Perumahan Prima. Ianya adalah hasil pada kerjasama Kementerian Kewangan, Prima, Bank Negara Malaysia, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP bersama 4 institusi kewangan iaitu M-Bank, CIMB, Maybank dan juga RHB. Skim pembayaran akhir ini adalah eksklusif untuk pembeli kediaman rumah prima yang memenuhi syarat-syarat kelayakan. Skim ini akan memberi peluang kepada lebih ramai pemohon untuk memiliki kediaman rumah prima. Ini kerana pembiayaan kewangan akan lebih mudah dimiliki dan pembeli boleh mendapat margin pinjaman yang lebih tinggi berbanding dengan pinjaman konvensional. Siapa tadi tanya? Kota Raja. Ya, Kota Raja. Terima kasih Datuk Speaker. Yang Berhormat Menteri, saya ingin sedikit penjelasan tentang rumah prima ini. Pertama, baru ini Perdana Menteri ada mengumumkan tentang end financing dan step up, apa ni dipanggil step up payment macam tu. Bolehkah Yang Berhormat Menteri terangkan apa ini
and financing sebab saya dapat maklumat yang berbeza-beza. Ya, tetapi betul ke tidak, and financing ini ialah apabila dikatakan bahawa bagi mereka yang tidak mampu sepenuhnya, 10 tahun pertama itu, makna pinjaman bank itu 10 tahun pertama hanya membayar faedah ni aja. Kemudian 35 tahun kemudiannya barulah maknanya membayar sekali dengan pokok dan sebagainya. Ini adalah satu jangka masa yang panjang saya kira, dan akan juga akaun KWSP 2 juga boleh digunakan untuk membayar deposit rumah itu. Ya, pertama. Kedua ialah mengenai saya juga kurang jelas mengenai mekanismenya. Adakah bila dalam pembinaan rumah prima ini kerajaan membuat tender terbuka kepada pemaju-pemaju untuk membangunkan, dan subsidi kiranya peruntukan kerajaan yang telah diumumkan ini untuk apa sebenarnya? Ya. Ketiga, saya sebut dalam ucapan saya cuba mencari satu maklumat yang agak komprehensif dalam bentuk apa ni orang kata rajah, tabulated form, Datuk Seri, tapi saya tak jumpa sebab daripada permulaan prima hingga sekarang sebenarnya, sebab pengumuman dibuat itu makna dia kita nak kena pick up data dia tu daripada setiap ucapan, agak susah bagi kita untuk follow up dengan apa ni data ini. Terima kasih. Datuk Seri. Terima kasih. Datuk Seri, boleh. Kota Melaka. Kota Melaka. Ya. Terima kasih Datuk Seri Yang Ketua. Yang Maha Menteri, tentang bagaimana dengan kelulusan atas permohonan yang saya difahamkan di daftar, selepas itu bagaimana keputusan untuk memilih pemohon di antara senarai yang diterima? Adakah preference diberi kepada pemohon dari kawasan yang berdekat dengan projek itu? Adakah special preference? Atau kalau tidak, masih kita nampak luar dari kawasan itu telah diberi peluang, tetapi yang berdekat sudah permohonan tidak diberi preference. Minta sikit penjelasan. Okey, Yang Mohamad, yang pertama sekali Kuala Selangor tu saya kena betulkan balik. Sebenarnya jumlah unit di Selangor ni yang telah diluluskan, tadi yang saya sebut tadi yang dalam pembinaan, yang Mohamad tadi yang dalam pembinaan ialah 7,864 itu dalam pembinaan. Tetapi yang telah diluluskan untuk Selangor ialah 52,704. Ini ada angka yang cukup besar. Kemudian apa tu, Kota Raja, saya sedang menjawab yang dengar jawapan saya berhubung dengan akaun kedua. Kota Melaka, yang Muhammad sedia maklum bahawa kita membuat pendaftaran terbuka, pendaftaran online, ya. Jadi lepas tu kita membuat pengundian terbuka, ya. Dan sudah pasti dalam pengundian terbuka ni kita buat di Melaka, di Melaka kita akan buat pengundian terbuka, dan semua orang akan melihat pengundian dibuat tu berdasarkan permohonan yang telah dibuat oleh pelbagai pihak. Kemudian sama ada yang Muhammad bertanya sama ada kita bagi preference untuk untuk kawasan yang berdekatan dan sebagainya. Jadi kalau sekiranya ada perbezaan daripada yang saya jawab tadi, saya akan jawab secara bertulis. Tapi pada masa sekarang prinsipnya ialah kita membuat pendaftaran terbuka, pengundian terbuka bila siap rumah ataupun rumah hampir siap ataupun permulaan kepada pembinaan rumah. Bagi saya baca habis. Adakah ini bermakna tiada preference kalau ikut katakan pendaftaran terbuka dan pengundian terbuka, iaitu memang tidak preference akan dibeli. Tapi yang Muhammad sedia maklum bahawa bila kita buat pendaftaran terbuka, mereka akan menyebut kita telah senaraikan projek-projek, dan selepas tu orang akan memohon. Lepas tu kita akan buat pengundian terbuka. Tidaklah sampai ke tahap katalah orang
yang memohon di Perlis, lepas tu dia ada pengundian terbuka di Melaka dan sebagainya. Jadi kita membuat pengundian tu berdasarkan kepada permohonan terbuka negeri ataupun kawasan. Bagaimanapun saya akan bagi jawapan secara bertulis ataupun jawapan ni yang Muhammad dengar bila sampai kita habiskan ni ayat-ayat resmi yang saya harus baca kepada kawan-kawan semua. Okey, di bawah skim tersebut terdapat dua kaedah yang boleh dipilih mengikut kesesuaian kewangan masing-masing. Pembeli kediaman prima boleh memohon salah satu daripada kaedah ini atau kedua-duanya sekali. Yang pertama, yang Muhammad, pembeli boleh memilih untuk mendapat pembiayaan berperingkat. Kaedah ini dapat mengurangkan tekanan kewangan semasa fasa pertama pembayaran pinjaman. Pembeli kediaman prima hanya perlu membayar faedah ataupun interest ke asas pinjaman untuk tempoh 5 tahun yang pertama. Manakala bayaran prinsipal dan juga faedah akan dibayar selepas 5 tahun yang kedua. Jadi makna kata orang-orang yang baru bekerja dan dia dapat rumah prima, dia hanya bayar interest untuk 5 tahun yang pertama. 5 tahun yang kedua, saya percaya lepas tu dia pun dah dengan izin Datuk Yang di-Pertua dah steady sikit dari segi kewangan, maka dia akan mula membuat pembayaran principal dan juga interest. Keduanya, pembeli juga boleh memilih untuk menggunakan akaun kedua KWSP yang akan dipagar ataupun ring fence khusus bagi pembelian kediaman rumah prima. Pilihan ini adalah untuk membantu pembeli menyokong bayaran ansuran bulanan pinjaman bank. Setelah pembayaran perumahan selesai, pembeli dibenarkan untuk membuat pengeluaran pra-persaraan seperti kesihatan, pendidikan, ibadah haji dan apabila mencecah umur 50 tahun. Perincian pelaksanaan skim ini masih sedang dimuktamadkan dan sedia untuk dilaksanakan pada awal tahun depan. Datuk Yang di-Pertua, Yang Berhormat Gombak ingin tahu berkenaan dengan senarai tanah kerajaan yang tidak digunakan untuk diberikan kepada JLC dan Prima. Kota Raja. Terima kasih Datuk Seri Speaker, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Tadi Menteri menyebut tentang step up financing tu 5 tahun pertama hanya membayar faedah, kemudian baru kepada bayaran pokok. Dalam hal ini saya ingin bertanya, adakah kerajaan bercadang untuk pemohon-pemohon beragama Islam supaya mereka mengambil, tidak ada pilihan, mereka mengambil financing Islamik. Ya, kerana kita sudah ada kemudahan itu di hampir semua bank. Saya fikir tidakkah kementerian ingin mewajibkan perkara ini? Yang Berhormat, saya ingat tidak ada masalah dan saya akan jawab secara bertulis. Ya. Yang Berhormat Bergombak ingin tahu seperti yang saya sebutkan tadi. Yang Berhormat Gombak turut membandingkan program Rumah Selangorku dan juga Prima. Rumah Prima dijual pada harga RM400,000, RM400,000 dan tidak mampu untuk dimiliki oleh golongan baru tamat belajar dan mendapat pekerjaan serta golongan yang baru berkahwin. Untuk maklumat ahli yang berhormat berkenaan dengan harga dan kemudahan pembelian kepada pembeli prima, saya telah jelaskan sebentar tadi. Bagi urusan berkaitan penyediaan tanah kerajaan tanah kerajaan yang tidak diguna pakai di lokasi strategik kepada Prima dan JSC, ianya sedang diselarakan oleh Kementerian Keuangan. Prima akur bahawa hak ewa tanah adalah bidang kuasa kerajaan negeri, sama seperti pemaju swasta yang lain. Prima juga masih tertakluk pada syarat yang ditetapkan oleh kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan. Justru Prima percaya dengan sokongan kerajaan negeri dan PBT, terutama sekali kerajaan negeri Selangor, semestinya pelaksanaan pembangunan Prima dapat berjalan dengan lancar. Sokongan kerajaan negeri Selangor diharap dapat diperluaskan kepada memberi pengecualian syarat Rumah Selangorku atas pembangunan Prima. Ini kerana harga kediaman mampu milik Prima adalah lebih rendah daripada harga pasaran. Jadi Yang Berhormat Gombak menyebut bahawa harga Rumah Selangorku lebih rendah daripada harga Prima dan dengan itu diwawarkanlah dengan hebatnya di seluruh negara. Saya nak beritahu Yang Berhormat, ya. Yang pertama sekali, Prima akan membangun 500,000 rumah di seluruh negara. Rumah Selangorku adalah 35,000. Yang keduanya, oleh kerana Rumah Selangorku ini dapat tanah yang
yang sudah pasti Prima tidak akan dapat tanah seperti yang Selangorku dapat. Pada pendapat saya, rumah Selangorku patut lebih rendah daripada harga sekarang. Kita tak boleh kata rumah harga Selangorku rendah. Masih tinggi. Kerana patutnya rumah tu lebih rendah lagi. Harga rumah tu patut lebih rendah daripada yang telah mereka maklumkan. Tetapi kita kena ingat, kalau nak banding dengan Prima, kena pastikan bahawa ada projek Prima, ada projek rumah Selangorku. Baru kita boleh buat pembandingan. Tapi rumah Prima sudah pasti kita harganya 20% lebih rendah daripada harga pasaran. Rumah Selangorku kalau betul hebat, kena lebih rendah daripada yang telah ditetapkan sekarang. Tetapi saya pasti sudah sebab mereka juga ada unsur-unsur keuntungan, tapi Prima tidak ada. Itu perbezaannya. Dan Prima membina rumah ni adalah untuk golongan pertengahan, untuk mereka yang berpendapatan sederhana di pinggir-pinggir bandar. Jadi kita jangan mempertikaikan Prima itu di tahap yang merugikan golongan pertengahan. Menteri. Dan kita tak boleh berbangga, Yang Mohd. Harap. Sama di Selangor, Boleh, silah sikit. hak ni, hak Lenggong ada sekejap. Tak, bukan kau yang tu. Yang tadi. Pok ni Ya. bangun dulu tak apa ke? Tak apa, bagi saya dulu. Kita kawan. Ya, speaker silakan. Saya ini seorang yang adil dan saksama, silakan. Ya. Terima kasih, Datuk Jadi Ketua. Maknanya apakah itu bermaksud bahawa agak sukar Prima untuk melaksanakan pembinaan rumah-rumah di negeri-negeri yang nampaknya tidak memberi kerjasama. Saya faham maksud Yang Berhormat Arau tadi. Sepatutnya rumah-rumah yang dibina oleh Kerajaan Negeri Selangor, misalnya rumah Selangorku ni, tentulah harganya lebih murah lagi kerana tanah ini adalah milik kerajaan negeri. Tapi maknanya dia melaksanakan lebih mahal daripada rumah yang sepatutnya. Jadi saya nak tanya sini, adakah ini bermaksud bahawa memang Prima menghadapi masalah, misalnya di Pulau Pinang, di Selangor, untuk mendapatkan kawasan-kawasan strategik? Atau adakah sengaja kerajaan negeri menolak permohonan, misalnya saya dipahamkan di Pulau Pinang misalnya, banyak juga perancangan yang nak dibuat oleh kerajaan untuk membina rumah yang memang menjadi keperluan di Pulau Pinang tapi ditolak oleh kerajaan negeri. Apakah ini berlaku? Kalau ia berlaku, apa punca sebenarnya? Saya nak tanya pandangan Arau saja. Lebih Arau, terima kasih kepada Menteri. Saya ingin kembali kepada apa yang disebut oleh Arau tadi. Memang betul Prima lebih rendah daripada harga pasaran. Isunya ialah dia masih tidak serendah Selangorku. Adakah ini saya setuju, kita tidak boleh buat perbandingan yang sama, tapi kita juga sedang angka yang Arau bagi tadi itu adalah seluruh negara. Selangorku hanya dalam Selangor saja. Itulah kalau kita tak boleh banding dari segi jumlah dia. Tapi saya nak bawa balik kepada apa yang Arau sebut dan juga sedikit yang telah dibawa tadi. Adakah pernah bila-bila masa kerajaan pusat ingin membinakan atau melancarkan rumah Prima dihalang oleh kerajaan Selangor atau Pulau Pinang atau negeri yang telah dipegang oleh pembangkang? Dan saya kedua ialah kalau Arau semak balik dalam kes-kes yang dibangunkan di Selangor, sudah tentu Arau sedar ada tempat-tempat tertentu yang sebenarnya Prima telah membeli rumah daripada Selangorku untuk memuaskan kota Prima. Itu Selangor tidak pernah tolak dan Selangor bekerjasama untuk membenarkan ini berlaku, terutamanya memandangkan pihak Prima telah menyatakan bahawa pembeli-pembeli itu adalah kaki tangan kerajaan yang berkediaman, yang ingin mendiami diri di Selangor. Sudah tentu itu adalah bukti kerjasama daripada pihak
Kerajaan Selangor untuk membantu masalah perumahan tanpa mengira kepentingan parti. Ya, Yang Menteri, Berhormat. harau sikit. Okey. Ya. Last ya. Terima kasih Datuk Seri Yang Ketua. Mengenai perumahan Prima dan sebagainya, selalu beralasan bahawa kerajaan-kerajaan negeri tidak memberi kerjasama kepada perumahan ini. Saya nak tahulah, ada berapa permohonan yang telah ditolak oleh kerajaan negeri, tanpa sebarang alasan yang munasabah. Ya, Yang Berhormat. Yang pertama sekali Yang Berhormat Lenggong. Apakah, di manakah kerajaan negeri yang menolak dan sebagainya. Sebenarnya dalam usaha Prima untuk membina rumah untuk rakyat ni, kita bekerjasama dengan swasta. Jadi saya tak bolehlah, sebab apa? Prima ada cara-cara untuk membolehkan kita laksanakan rumah Prima, dan sudah pasti kerajaan negeri juga ingin mengetahui siapakah yang bekerjasama dengan Prima dan sebagainya. Jadi saya tak berapa eloklah kalau saya memberi, kerana setengah tempat kita dapat mudah, ya, setengah tempat bukan ditolak tapi susah, ya. Tapi oleh kerana kita bekerja sama dengan swasta, dan ini adalah merupakan perniagaan. Jadi yang Penang kita telah melalui proses yang setengahnya okey, setengahnya mungkin kita menghadapi masalah, tapi so far Penang okeylah. Tetapi Selangor kita ada sedikit masalah, dan ini telah disebut oleh Yang Berhormat Gombak semasa membuat ucapan, dan saya nak beritahu sekali lagi kepada Batu, rumah Selangorku 35,000, tapi Prima sendiri telah meneruskan projek sebanyak 52,704 unit. Di Selangor sendiri pun Prima akan membina rumah lebih banyak daripada rumah Selangorku. Jadi pada pandangan saya tidak wajar kita bertanding demikian rupa. Sebaliknya kita berlumba-lumba untuk membina rumah untuk dibagi kepada rakyat. Jangan politikkan perkara ini, sebab yang ruginya ialah rakyat nanti. Kemudian yang ketiga, Yang Berhormat menyebut tadi, saya yang berbincang perkara ini adalah Selangor. Kawan-kawan lain tidak berbincang, jadi saya tak dapat menjawab untuk tidak dapat menjawab untuk kerajaan negeri yang lain. Tetapi apa pun kita buat, bahawa tanah ini adalah hak kerajaan negeri, dan dengan itu untuk memastikan sebuah perumahan Prima mencapai matlamatnya 500,000 unit, maka kita nak pastikan supaya kita bekerjasama dengan pihak swasta. Sudah pasti dengan cara tersebut kita dapat membina rumah Prima, dan saya minta supaya kerajaan negeri Selangor supaya bersama-sama dengan kita ataupun memudahkan Prima, dan jangan menghentam Prima kononnya bahawa Prima harga lebih mahal dan sebagainya. Saya nak beritahu, apapun harga Prima, rumah Prima 20% lebih rendah daripada harga pasaran, kerana kita bukan ada matlamat untuk mencari keuntungan. Matlamat kita ialah untuk pastikan bahawa 500,000 yang telah diamanahkan kepada kita menjadi kenyataan. Sokongan kerajaan negeri Selangor diharap dapat diperluaskan kepada memberi pengecualian syarat rumah Selangorku atas pembangunan rumah Prima. Ini kerana seperti yang saya sebutkan tadi, harga kediaman mampu milik Prima adalah lebih rendah daripada harga pasaran. Datuk Yang di-Pertua, saya ulang balik tadi ayat tadi kerana kawan-kawan mencelah. Yang Pertua, Yang Berhormat Sipitang mencadangkan supaya projek Prima diperhebatkan di negeri Sabah. Yang Berhormat Limbang mencadangkan supaya program pemilikan rumah Prima, rumah seperti Prima dapat ditingkatkan khususnya di kawasan Limbang, Sarawak. Yang Berhormat Ranau pula membangkitkan berkenaan dengan kekurangan jumlah perumahan oleh Prima dan lain-lain program di kawasan Ranau. Yang Berhormat Lenggong seterusnya mencadangkan agar projek rumah mampu milik Prima dapat direalisasikan dengan segera di kawasan Lenggong, khususnya di Bukit Nasah berdekatan MRCM Great Perak. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada cadangan Yang Berhormat Sipitang, Yang Berhormat Limbang, Yang Berhormat Lenggong serta keprihatinan Yang Berhormat Ranau. Sesungguhnya pada ketika ini Prima sedang giat melaksanakan
pembangunannya di seluruh negara termasuk kawasan Lenggong. Bagi kawasan lain, Prima akan mengkaji kesesuaiannya dengan mengambil kira faktor yang telah saya jelaskan sebentar tadi. Prima sentiasa mengadakan perbincangan dengan kerajaan negeri dari masa ke semasa untuk mendapatkan pandangan berkenaan kawasan yang sesuai untuk dibangunkan. Sesungguhnya, sebarang cadangan pembangunan bagi kawasan-kawasan yang strategik seluruh negara amatlah dihargai. Sekiranya ada, ianya bolehlah dikemukakan untuk diperhalusi dengan lebih lanjut. Lenggong sikit saja. Ya, Yang Berhormat ya. Ya. Terima kasih Tok Gusi. Saya ucap banyak terima kasihlah pada Prima. Jadi Bertuah, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Prima kerana begitu banyak projek-projek perumahan dibuat bagi memenuhi keperluan rakyat di kebanyakan tempat. Cuma saya minta supaya Prima juga mengambil kira dan sentiasa mendapat pandangan daripada pemimpin tempatan yang juga mempunyai perancangan tersendiri dalam usaha untuk membangunkan satu kawasan di kawasan kalau di peringkat kita di parlimen kita sendiri. Sebab itu saya harap benar supaya mohonan untuk projek Prima di kawasan Parlimen Lenggong di berhampiran dengan Maktab Rendah Sains Semara Greek tu. Nama Maktab Rendah Sains Semara Greek, tapi dalam kawasan Parlimen Lenggong juga di situ ada college community dan sekolah Sri Budiman, yang mana kawasan ini telah pun kita rancang untuk menjadi kawasan pertumbuhan baru. Jaraknya lebih kurang 10 minit daripada Bandar Greek saja. Jangan ambil kira daripada Bandar Lenggong tu. Kalau Pekan Lenggong tu melibatkan setengah jam dari situ. Tapi lihat daripada Bandar Greek, kawasan ini akan menjadi kawasan pertumbuhan baru. Kita akan bina juga lebih kurang 400 unit rumah penduduk miskin, rumah projek agropolitan sebenarnya. Jadi di kawasan pertumbuhan baru. Jadi saya harap Prima mempertimbangkan semula. Kerana mengikut rekod, saya dipahamkan ia ditolak kerana tidak memenuhi kriteria. Jadi saya harap jawapan menteri pada Dewan ini diambil kira oleh Prima supaya mengambil kira pandangan kita kerana kita mahu bangunkan kawasan ini jadi kawasan pertumbuhan baru dengan jalan, dengan gerai baru, kawasan baru. Jadi ini memberi impak besar kepada pembangunan di kawasan berkenaan dan tidak melaksanakan di kawasan-kawasan yang dicadangkan oleh pihak tertentu tanpa mengambil kira perancangan yang kita buat sebenarnya. Saya ucap terima kasih kepada Prima. Ya, tadi Yang Berhormat Lenggong telah berjumpa dengan saya berhubung dengan tajuk yang sama, dan sebab itu saya minta Yang Berhormat berjumpa dengan Pegawai Prima dan Yang Berhormat dah dapat jawapan ya. Jadi itulah jawapannya ya. Berdasarkan apa yang saya telah jawab sebentar tadi, bahawa kita akan mempertimbangkan dengan sewajarnya dengan sewajarnya permohonan Yang Berhormat daripada Lenggong. Tapi saya nak ingin maklumkan di sini bahawa Prima hadir untuk membina rumah bagi kumpulan yang berpendapatan sederhana. Itu beza sikit pendapatan, dan ianya berada di pinggir-pinggir bandar. Sudah pasti pinggir bandar ni akan menjadi kawasan bandar, dan sudah pasti rumah Prima ni akan bernilai harga yang tinggi dalam jangka masa terdekat dan juga jangka masa panjang. Jadi kita kena ambil aspek ini. Kalau rumah di bawah sederhana itu kementerian lain dan badan lain, dan rumah kos tinggi juga orang lain yang buat. Prima hanya di tahap itu, dan kita mungkin kita lihat harganya mungkin berbeza di antara Perlis dan juga Ceras sebagai contoh. Jadi walaupun bagaimanapun tujuan utama Prima adalah untuk nak pastikan supaya golongan pertengahan, golongan yang keluar daripada pusat pengajian tinggi lepas itu dapat pekerjaan, mereka memerlukan tempat tinggal. Kalau tidak nanti kalau mereka yang bekerja di bandar-bandar besar, kita lihat mereka terpaksa duduk di kawasan yang begitu jauh untuk datang bekerja dan sebagainya. Tetapi kehadiran Prima mampu untuk orang kata komplement dengan izin menyelesaikan masalah perumahan. Yang Berhormat Rauk menyatakan bahawa peruntukan perumahan dari tahun 2013 sampai 2015 adalah sebanyak RM48 bilion untuk 378,000
unit rumah. Yang Amat Raut ingin mengetahui status pembangunan rumah prima. Untuk makluman ahli yang berhormat, aku janji Kerajaan Persekutuan bagi perumahan adalah untuk menyediakan 1 juta rumah mampu milik dalam masa 5 tahun. Daripada jumlah tersebut, Prima dimandatkan untuk menyediakan 500,000 unit rumah di seluruh negara pada tahun 2018. Sasaran Prima pada tahun 2018 adalah untuk memenuhi mandat tersebut yang akan berada di pelbagai peringkat, iaitu perancangan, pembinaan dan juga siap dibina. Setakat ini, anggota Perdana Prima telah meluluskan sebanyak 268,993 unit di seluruh negara. Daripada jumlah tersebut, 103,615 unit berada dalam pembinaan, manakala sejumlah selebihnya adalah di peringkat perancangan. Pelaksanaan projek-projek ini adalah mengikut jadual seperti yang dirancang. Nadma. Ahli yang berhormat Kuala Krai membangkitkan isu di Kuala Krai yang masih terdapat 30 keluarga yang berada dalam rumah transit. Selain daripada itu, terdapat 3 keluarga yang tidak termasuk dalam senarai yang akan menerima rumah kerana tiada tanah. Yang mohon supaya Menteri mengambil kira mereka yang tidak ada tanah dan tidak mendapat rumah ini diberikan atau disediakan rumah. Untuk makluman ahli yang berhormat, Kerajaan Persekutuan telah membuat keputusan bahawa mangsa-mangsa banjir total loss yang layak tetapi tidak mempunyai tanah diberikan penempatan di tapak rumah kekal baharu RKB berkelompok. Terdapat 7 tapak RKB berkelompok di Kuala Krai, iaitu tapak Maju Ternak, tapak Puspakom, tapak Institut Latihan Perindustrian ILP, Kampung Telekung, Kampung Manjur, Kampung Pria dan Kampung Kemubu. Manakala terdapat 4 tapak di Gua Musang, iaitu di Aring, Lebir, Bertambaru dan 31 unit program perumahan rakyat. Tapak-tapak ini diperoleh melalui tukaran guna status tanah Suruhanjaya Tanah Persekutuan, tanah kerajaan negeri dan juga pembelian dari tanah hak milik individu. Di Kuala Krai, RKB berkelompok di Kampung Telekung dan tapak Maju Ternak telah diduduki dan selebihnya akan diserah secara berperingkat mulai bulan November tahun ini. Bagi rumah transit yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat Kuala Krai, daripada 30 keluarga yang masih mendiami perumahan tersebut, hanya 17 keluarga sahaja yang layak menerima bantuan RKB. 1 keluarga didapati tidak layak menerima RKB kerana rumahnya telah dibaiki. Cakap seorang-seorang pula saya. Ada dengar. Ya, Yang Hormat. 1 buah tu Yang Hormat tak layak tu, rumah dia dibaiki. Jadi tak layaklah dapat RKB ya. Kemudian bukan mangsa total loss, iaitu bukan mangsa total loss. Manakala 12 keluarga lagi tidak termasuk dalam senarai penerima RKB kerana bukan ketua isi rumah ataupun bukan mangsa banjir 2014. Mungkin dia mangsa lain, kebakaran dan sebagainya. Ahli yang berhormat, tidak timbul persoalan double jeopardy kepada mereka yang tiada tanah dan tidak dapat memiliki rumah seperti didakwa oleh Yang Berhormat Kuala Krai. Mangsa yang layak dan tiada tanah ditempatkan di RKB berkelompok. Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri melalui jawatankuasa pengurusan bencana daerah yang dipengurusikan oleh pegawai daerah, ketua jajahan dan Nadma telah mengutamatkan senarai mangsa banjir dan tidak timbul isu pengenayaan kepada mana-mana pihak. Yang Berhormat, pejabat daerah, ketua jajahan ialah di bawah Kerajaan Negeri, ya, Kerajaan Negeri Kelantan. Walau bagaimanapun, jika Yang Berhormat mempunyai bukti yang kukuh adanya mangsa banjir yang masih terbiar dan layak, perlu dimaklumkan kepada JPD untuk pertimbangan yang selanjutnya. Saya nak beritahu Yang Berhormat, program kita ini Kerajaan Persekutuan dengan rela hati, suci hati membina rumah dan yang memutuskannya ialah jawatankuasa tadi yang dipengurusikan oleh pegawai daerah dan juga ketua jajahan Kelantan. Ya, terima Kelantan. kasih. Betul. Kuala Krai. Pertanyaannya. Saya ucap terima kasih atas tindakan yang telah diambil oleh pihak menteri atas perkara yang telah dibangkitkan dalam perbahasan. Saya pun dimaklumkan oleh orang Kuala Krai, pihak berkuasa telah turun ke Kuala Krai untuk meneliti maklumat terbaru setelah ianya dibangkitkan dalam perbahasan yang kita buat di sini. Terima kasih. Saya masih lagi menganggap mungkin ada sedikit masalah di sana. Saya pun pelik ya kalau sudah rumah diperbaiki, bukan total loss, tapi mereka masih lagi mahu menginap di rumah transit yang
saiznya kecil, kemudahannya kurang. Tapi tak apalah kalau itu maklumat yang ada kepada menteri, saya akur. Cumanya mereka yang 17 lagi ini kalau boleh disegerakan, dan kalau betul November ini, bulan inilah ya, mereka dipindahkan, saya merasakan ianya satu langkah yang terbaik. Tapi sebagai kerajaan persekutuan, saya rasa tak perlu timbullah hasrat dengan suci hati dan sebagainya. Kita sebagai kerajaan, tak kira kerajaan negeri ke kerajaan pusat ke, ini rakyat kita ya. Di mana yang kita berkeupayaan. Kerajaan negeri ada keupayaannya yang mungkin terhad. Kerajaan pusat lebih berkeupayaan. Jadi tidak timbul isu suci hati, isu mengambil berat tentang rakyat kita sendiri. Apapun saya ucap terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat, suci hati kena sebut juga kan. Sebab kadang-kadang orang tak suci hati yang kita. Jadi kami nak sebut bahawa kami suci hati. Berjiwa murni lah. Kami lebih bersih daripada orang yang kata dia bersih. Ya? Okey. Datuk Yang di-Pertua yang dikasihi, Yang Berhormat Kota Raja ingin mengetahui peranan dan fungsi Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM dan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM yang dianggap mempunyai persamaan fungsi. Ia seolah-olah satu pembaziran wang dan mahu Menteri di Jabatan Perdana Menteri JPM yang menguruskan APMM ada portfolio saja. Ahli Yang Berhormat, APMM telah ditubuhkan melalui Akta Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia 2004, Akta 633 di Parlimen ini, untuk melaksanakan fungsi-fungsi penguatkuasaan bagi memastikan kesejahteraan dan keselamatan zon maritim Malaysia dengan tujuan melindungi kepentingan maritim dan kepentingan lain negara dalam zon yang berkaitan. Fungsi utama maritim Malaysia adalah seperti berikut. Yang pertama, menjaga dan memelihara keselamatan, keamanan dan kedaulatan negara di zon maritim Malaysia dengan penguatkuasaan undang-undang persekutuan. Yang keduanya, mencari dan menyelamat nyawa dan harta benda semasa kecemasan di laut. Bagi memberi impak operasi penguatkuasaan menyeluruh di zon maritim Malaysia, sebanyak 18 buah daerah maritim diwujudkan. Daerah maritim ini diwujudkan untuk mentadbir penguatkuasaan undang-undang persekutuan seperti Akta Perikanan, Akta Kastam, Akta Immigration, Akta Pelantar Benua, Akta Anti Perdagangan Orang dan juga Migran, Senjata Api dan lain-lain yang berkaitan dengan maritim di zon maritim Malaysia. Yang Berhormat, selain itu semua daerah maritim ini ditubuhkan untuk mengumpul dan memberi maklumat perisikan yang berkaitan dengan kegiatan pencerobohan perairan, aktiviti jenayah maritim yang diperolehi kepada agensi-agensi yang terlibat termasuklah TLDM dan juga PDRM. Kehadiran APMM di setiap daerah juga adalah sebagai sahabat dan kepada komuniti maritim, terutamanya kepada komuniti nelayan dalam menentukan keselamatan perairan berada dalam keadaan terkawal. Selain itu juga APMM sentiasa bekerjasama dengan agensi dalam dan juga luar negara. Di samping itu, penubuhan asas APMM yang dianggotai oleh pelbagai agensi seperti TLDM, PDRM, KDRM, Jabatan Perikanan dan Jabatan Laut memerlukan pengawalan untuk menentukan disiplin anggota sentiasa terkawal dan dapat bertugas sebagai satu pasukan. Ini menjadi bertanggungjawab daerah-daerah maritim untuk memastikan perkara ini. Di bawah Seksyen 17-1 Akta APMM 2004 menyatakan agensi atau mana-mana bahagian agensi sebagaimana ditentukan oleh Menteri hendaklah di bawah perintah dan kawalan Angkatan Tentera Malaysia semasa apa-apa tempoh darurat, krisis khas atau perang. Ini menjelaskan di waktu aman APMM bertanggungjawab hanya melaksanakan tugas penguatkuasaan. Namun begitu APMM di waktu darurat ataupun krisis khas atau perang boleh melaksanakan peranan membantu TLDM. Manakala peranan dan fungsi utama Tentera Laut Diraja Malaysia adalah mempertahankan kedaulatan perairan negara dari ancaman luar atau musuh. Justru TLDM memerlukan sebuah angkatan armada yang besar dalam menentukan kedaulatan perairan negara sentiasa dilindungi. Walau bagaimanapun semasa aman, TLDM juga memainkan peranan sekunder dengan menyokong dan membantu APMM dalam melaksanakan tugas penguatkuasaan di zon maritim Malaysia. Justru itu adalah jelas tiada pertindihan fungsi di antara peranan TLDM dan juga APMM, iaitu APMM melaksanakan penguatkuasaan undang-undang, manakala TLDM pula mempertahankan kedaulatan negara. Yang Berhormat,
Yang Berhormat kata, Yang Berhormat menyebut bahawa APM ni TLDM kena menguatkuasakan undang-undang. Yang Berhormat, kita menguatkuasakan undang-undang perikanan, immigration. Mana kata kita ada bot besar dan juga bot kecil untuk menguatkuasakan undang-undang harian. Pelaku pencerobohan nelayan. TLDM ialah satu armada yang berada di kawasan-kawasan untuk menentukan kedaulatan negara. Tapi kalau dia juga membuat penguatkuasaan undang-undang, Yang Berhormat, sudah pasti ini akan merupakan sesuatu yang tidak sewajarnya berlaku. Polis buat kerja undang-undang, jadi tentera menjaga kedaulatan negara. So sebenarnya tidak ada pertindihan dan kita amat memerlukan APMM. Itu sebab Parlimen dulu melihat bahawa terlampau banyak agensi yang menguatkuasakan undang-undang di laut. Dengan itu disatukan di bawah APMM. Parlimen inilah yang telah mewujudkan rang undang-undang tersebut, dan saya adalah menteri yang hadir untuk menjadi penyaras dan ketua kepada penguatkuasaan undang-undang di laut, ya, Yang Berhormat. Jadi sebenarnya bukan pertindih, sebenarnya kita memerlukan penambahan aset dan juga anggota APMM untuk memastikan supaya mereka dapat menguatkuasakan undang-undang dengan baik. Kita memerlukan penambahan aset dan juga penambahan anggota bagi TLDM. Kita cabaran sekarang berlain daripada dulu. Cabaran sekarang adalah cabaran yang hebat, luar biasa, yang memerlukan kekuatan untuk menghadapinya. Yes, Seremban. Terima kasih, Betul-Betul. Saya nak tanya kepada Yang Berhormat Rao. Baru-baru ini ada tertubuhnya satu pasukan baru, satu pasukan elit baru, iaitu ANSOF, National Special Operation Force, yang terdiri daripada 17 pegawai dan 170 anggota, yang terdiri daripada beberapa agensi. Ini pasukan elit yang membawa anggota-anggota daripada berbagai agensi, termasuk Polis Diraja Malaysia, termasuk TLDM, termasuk pegawai daripada APMM. Saya nak tanya, siapakah yang komander kepada force ini? Kerana dia terdiri daripada pelbagai agensi, dia tidak lapor kepada IGP, tidak lapor kepada Ketua Angkatan Tentera Malaysia, dan seolah-olah sekarang ini force ini, pasukan elit ini di bawah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Apakah perlembagaan kita memberikan kuasa kepada Perdana Menteri sebagai Commander in Chief? Ini sesuatu yang saya rasa tidak betul, dan saya harap ini satu jawapan diberikan. Pasukan ini, siapa yang mengetuai pasukan ini, dan siapa yang boleh command kepada pasukan ini dan bila dikerahkan. Dan satu lagi ialah semasa tertubuhnya pasukan ini, apa yang diucapkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri mengatakan bahawa bentuk ancaman yang membenarkan pasukan ini dikerahkan belum lagi ditentukan. Pasukan sudah ditubuhkan, pasukan elit ditubuhkan, senjata telah disediakan, tetapi bentuk ancaman, siapa yang boleh mengerahkan dan apakah keadaan yang membenarkan kerajaan ataupun Perdana Menteri untuk mengerahkan pasukan ini belum lagi ditentukan. Saya harap Yang Berhormat Rao boleh memberikan sedikit penjelasan. Terima kasih. Rao, boleh sebelum menjawab? Ya. Terima kasih Datuk Seri Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya sebenarnya masih tidak nampak bagaimana tentera laut menjaga keselamatan dan kedaulatan negara, tetapi tidak pada masa yang sama dianggap pencerobohan nelayan dan lain-lain itu sebagai satu bidang yang lain. Sekiranya nelayan daripada luar menceroboh perairan kita, kawasan yang dironda oleh TLDM dan juga APMM adalah sama atau tidak? Itu jadi maknanya kita ada dua badan, ya, yang memantau zon-zon maritim yang menteri sebut tadi. Kenapa ia tidak boleh dilakukan oleh TLDM? Kalau sekiranya TLDM misalnya tak dapat melakukannya semuanya itu kerana kekurangan tenaga dan sebagainya, tidakkah lebih cekap misalnya kalau TLDM itu yang diberi orang kata pemekasaan di segi jumlah, di segi tenteranya, di segi asetnya dan sebagainya. Sebaliknya kita mewujudkan satu lagi, ya saya betul melalui satu akta, tetapi merasakan ada pendidikan. I'm not convinced, minta maaf, saya tidak convinced yang kita memerlukan dua. Sekarang kita ada lagi pula satu elite force. So satu kerja yang dilakukan oleh berbagai-bagai pihak.
di segi koordinasinya, di segi perbelanjaannya, di segi apa ni orang kata komanya, semuanya rasanya boleh bagi saya lah can lead to confusion dengan izin. Terima kasih. Nak Yang Berhormat, kalau Yang Berhormat ni akan bagi pelbagai pandangan tentang perkara ini. Yang Berhormat, pada dasarnya penguatkuasaan undang-undang ni dia bukan, Yang Berhormat, kalau kita jumpa kapal kita tangkap kan. Katalah macam inilah Yang Berhormat. Kalau satu kapal besar TLDM jumpa kapal nelayan asing, mereka berhenti nak tangkap. Yang Berhormat kena ingat bahawa dia menjaga keseluruhan kedaulatan, keselamatan ni. Tapi kerja-kerja enforcement ni, kita nak tangkap satu kapal tu kena tunggu di situ 1 jam, kena tarik mari ke tepi pantai, dan saya pula mengeluarkan arahan bahawa tidak boleh diperundingkan di laut, sebenarnya diperundingkan di jeti. Sebab kalau diperundingkan di laut, nanti kita lihat setelah kita tahan kapal tu, akhirnya tiba-tiba ada kapal tu lepas. Jadi orang akan kata bahawa ada perundingan. Saya kata runding di jeti, di tepi pantai. Yang Berhormat, nak bergerak, kadang-kadang kita terpaksa bergerak 4 jam untuk bawa kapal yang kita tangkap ke tepi pantai. Jadi Yang Berhormat bayangkan kalau Navy nak ambil tugas tersebut, kapal perang Navy nak ambil tugas tersebut, ini adalah satu benda yang rencah. Ini adalah enforcement. Yang Berhormat, enforcement memerlukan satu agensi khas. Yang sebelum ni kita ada banyak agensi. Agensi khas untuk menguruskan enforcement. Sebab kalau Yang Berhormat berada di laut, Yang Berhormat tahu bahawa ini bukan satu kerja yang mudah dan berulang alik untuk membuat penguatkuasaan undang bukan saja dari segi nelayan asing, tetapi nelayan yang melanggar zon juga menjadi tugas agensi penguatkuasa untuk melaksanakan. Nelayan A dengan nelayan B sebagai zon A dan juga zon B. Yang Berhormat, ini juga memerlukan penguatkuasaan. Jadi penguatkuasaan ini adalah satu benda yang lebih rencah dan yang memerlukan agensi khusus mengenainya. Jadi Yang Berhormat kata kapal perang boleh tangkap, lepas tu dia kena agree ke jeti. Lepas tu Yang Berhormat boleh bayangkan bukan satu benda yang mudah untuk nak buat apa yang Berhormat sebutkan. Dia tak semudah. Jangan kita memikirkan bahawa kita melihat laut, itu laut yang kita kata yang kita perlukan penguatkuasaan. Laut Malaysia ni luas Yang Berhormat. Kita ada Selat Melaka yang cukup luas. Kita ada Laut Cina Selatan yang cukup luas. Kita ada kesempadan di antara Semenanjung dengan Laut Cina Selatan 200 batu nautika. Kita ada Laut Cina Selatan 200 batu nautika daripada Sarawak dan juga Sabah. Jadi Yang Berhormat, ini adalah tidak patut berlaku perkara macam ini. Sepatutnya kita patut mencadangkan supaya Menteri boleh. Supaya APMM ditambahkan anggota. 1 minit Ahmad. Sekejap saya nak jawab ni pok-pok ni kejap. Okey, berhubung dengan ENSOF pok-pok tu kawal lah apa lagi. Seremban bukan puak-puak. Pok-pok ini saya kata pok-pok ini kawan-kawan saya sebelah sana lah. Sebab apa? Kalau Yang Berhormat berkawan dengan orang Kelantan, sekarang tahu Yang Berhormat dah tak kawan dengan Kelantan. Bila kawan dengan Kelantan, kita akan kata puak-puak. Sekarang dah tak kawan dengan Kelantan, tak mahu orang panggil puak pula. Tapi betul juga. Yang Berhormat dah tak kawan dengan Kelantan sekarang. Ini pasal ENSOF yang Berhormat sebut. ENSOF ni biarlah Kementerian Pertahanan menjawab. Sebab pada masa sekarang ni, ianya diketuai oleh ATM. Dan penyertaan ada pihak polis dan juga pihak APMM. Jadi saya di pihak APMM, anggota kita, anggota komando kita menyertai pasukan ENSOF. Jadi saya tak boleh jawab ini. Yang Berhormat tanya bila Kementerian Pertahanan menjawab, Yang Berhormat boleh tanya. Dan kita sudah tahu, sudah mengaturkan siap tanggungjawab dan tugas mereka. Ya, unit ini cukup diperlukan. Diperlukan serta-merta sekiranya berlaku ancaman yang telah disebutkan nanti, ia memerlukan unit ini. Ya, unit ini adalah penyerasan daripada 3 unit. Kita ada. Menteri, sedikit. Sekarang ni kita ada penyertaan daripada APMM yang ada kepakaran laut, penyertaan daripada ATM dan juga pihak polis. Jadi saya dapat jelas. Datuk Menteri, itu batu. Itu batu tiada ISKOM. Ini soal ISKOM. ISKOM? Sekali lagi ISKOM. Sudah Tidak ada. Sudah Ini penting. Ini batu tiada soalan yang kena mengena dengan
Kementerian Menteri. nak daftar register kehadiran. Dia buatlah dia lain. tidak kena mengena dengan ini Muhammad. pertanyaan. Sekarang kita nak bahas Yang Muhammad. Mana Menteri? isu ini. Batukah saya? Yang Muhammad, Yang Muhammad Betul, duduk. Ya, Yang Muhammad. Dah potong steam lah, kita nak bahas tentang Cuma Yang Muhammad, saya nak ingatkan bahawa kita ada lagi 3 lagi menteri nak akan menjawab daripada Jabatan Perdana Menteri. Jadi kalau boleh tolong ringkaskan. Setuju. Setuju, Datuk Seri Ketua. Saya setuju. Kita ada 3 hari je untuk jawapan menteri di 100% saya tingkat setuju, dasar. Datuk Menteri, Ya. ini saya lihat apabila soal keselamatan di ISKOM ni dan semua lautan di pesisir pantai, Sulu, Sea ke, South China Selatan ke, Selat Melaka ke, tapi Menteri tadi lupa Sulu Sea yang amat penting sekali, yang perlu dijaga. Yang Menteri selalu apabila kita bertanya soal keselamatan ISKOM ni, yang biasanya menjawab Menteri dari Arau. Apa sebenarnya kuasa Menteri ini? Sebab yang setahu saya pengurusi ISKOM ini adalah Ketua Menteri Sabah dan Majlis Keselamatan Negara adalah yang amat berhormat Perdana Menteri sekali. Kalau kita minta satu permintaan daripada kerajaan, misalnya menambah asid-asid kita yang sudah lama ni, yang tak ada kecekapan sudah mempertabatkan keselamatan di perairan kita. Apa sebenarnya kuasa menteri yang selalu menjawab di Parlimen ini supaya dapat menyelaraskan, berkolaborasikan dengan agensi-agensi keselamatan yang lain? Sebenarnya saya nak kembali kepada banyak unit-unit keselamatan ini. Kalau unit-unit ini semua membantu untuk mempertingkatkan keselamatan, kita mengalu-alukan. Cuma kita berdepan dengan Menteri Bencana, Menteri National Disaster Minister. Isu dia ialah kita tahu dengan pengalaman menangani isu-isu bencana ini, yang penting ini bukan peralatan dan juga personel. Yang lebih penting ialah kuasa command order. The order of command itu yang paling penting, dia kerana dia menjimatkan masa dan juga membuat keputusan secara tegas. Dalam keadaan ini, kita dah banyak kali tanya dari Kota Raja, rasa tanya, who is in charge of giving the command? Itu soalan yang tidak dijawab sebab semasa disaster ini, semasa bencana berlaku atau krisis, perlulah orang yang in charge. Saya tidak tahu sama ada menteri ke atau ada struktur yang berbeza. Terima kasih. Okey. Yang Muhammad, tadi saya telah menjawab Yang Muhammad Seremban dan dia sedang bergembira dengan jawapan saya. Bukannya gembira, terpaksa terima saya. Yang Muhammad ni ketua WIP kena steady. Jadi macam saya akan steady. Jadi saya berikan ketua WIP, tapi Yang Muhammad ketua WIP kena steady. Dan Yang Muhammad adalah bakal pemimpin DAP dalam masa terdekat mungkin. Okey, mari tajuk ini Yang Muhammad. Yang tu Yang Muhammad akan tanya Kementerian Pertahanan dan saya akan sampaikan kepada Kementerian Pertahanan jawapan Yang Muhammad. Kemudian yang keduanya, Yang Muhammad Putatan menyebutkan solusi. Yang solusi South China Sea, solusi Selat Melaka. Jadi menjadi tanggungjawab kita untuk menjaga kawasan ini. Yang solusi tadi ialah yang masuk dalam kawasan ESKOM, APMM. Bila kita tubuh saja ESKOM, dia bukan jadi macam itu saja. Dia penyertaan daripada 3 agensi utama, PDRM, ATM dan juga APMM. Jadi Yang Muhammad bertanya siapakah komander. Yang Muhammad telah sebut dengan tepat sekali. Dan saya nak beritahu Yang Muhammad bahawa pada keseluruhannya aset kita yang ada mungkin lebih kurang 7 biji macam itu ataupun lebih yang sudah mencapai umur 50 tahun. Jadi banyak negara tidak akan pakai lagi bot yang berumur 50 tahun. Dia 30 tahun sudah dilupuskan. Tapi kita 50 tahun ni masih boleh pakai. Jadi hebatnya
Malaysia. Dan sudah pasti aset ni telah pun saya jawab di parlimen ini, setengahnya dalam pembinaan akan diganti dan sebagainya. Siapakah yang berkuasa? Yang Berhormat Yang Berhormat bersebut tadi ialah Ketua Menteri Sabah sebagai pengurusi, dan pengurusi Majlis Kesempatan Negara ialah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi hadirnya menteri ini ialah mewakili Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Jadi sudah pasti Yang Berhormat akan tergamam dengan ucapan tersebut, dengan jawapan tersebut. Ya. Jadi saya terima kasih kerana Yang Berhormat minta supaya aset-aset lama kita gantikan. Yang Berhormat, bila kita tubuh saja Eskom, jadi kita juga agensi yang hadir bersama dengan Eskom. Eskom juga, bila Eskom mendapat peruntukan, dia juga akan mengagihkan kepada agensi yang terlibat. Contohnya ialah kehadiran 80 biji lebih bot itu dibagi sama rata di antara agensi penguatkuasa. Jadi kehadiran Eskom kita dapati telah bahasa Indonesianya ialah mampu mengamankan keadaan. Ya. Kita berdoa. Dan kehadiran Yang Berhormat kali ini APM, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, dan juga APMM akan bekerjasama. Ahli Parlimen akan bekerjasama sebagai mata dan telinga, dan juga sama-sama membantu untuk menguatkuasakan undang-undang di kawasan Eskom. Jadi kita berdoa Eskom yang terbaik. Ya. Jadi Yang Berhormat, saya telah menjawab pada keseluruhannya, dan saya percaya Yang Berhormat Kota Raja juga bergembira dengan jawapan saya, dan sekarang ini akan menyokong sepenuhnya supaya APMM ditambahkan aset, bukan dianggap tidak relevan untuk melaksanakan tugas-tugas mereka. Terima kasih kepada semua Yang Berhormat yang telah membahaskan dan bertanya dengan portfolio saya anggap itu adalah sesuatu yang cukup terbaik, kerana Yang Berhormat semua mencadangkan perkara-perkara yang positif. Jadi bagi pertanyaan-pertanyaan yang tidak sempat saya jawab, saya akan jawab secara bertulis. Yang Berhormat Kota Melaka, saya rasa di antara orang yang peminat Prima ni, Yang Berhormat, kalau orang Kota Melaka, dia sudah pasti akan memohon rumah di Kota Melaka, dan bila pengundian dibuat dalam mencorak ke arah perkara tersebut. Jadi saya nak ucap terima kasih, dan saya telah menjawab dalam tahap yang dibenarkan, iaitu sebanyak 50 minit. Jadi saya ucap terima kasih kepada semua ahli Yang Berhormat. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya jemput Yang Berhormat Datuk Seri Nancy binti Haji Shukri.